soalan yang ditanyakan saya rasa berat untuk kita ceritakan berkenaan dengan titik-titik kelemahan yang ada pada Zionis Israel untuk kita boleh mengalahkan mereka. Tapi sebelum kita pergi kepada titik kelemahan yang ada pada mereka, perlu kita sebutkan bahawa titik kekuatan yang paling kuat yang ada pada mereka ialah kelemahan umat Islam dalam berdepan dengan mereka. Zionis Israel mereka tidak kuat. Mereka ada banyak kelemahan, mereka ada banyak kekurangan, tetapi mereka tidak berdepan dengan orang yang betul-betul nak berlawan dengan mereka dengan menggunakan segala kekuatan, ramainya kita, hebatnya kita, ilmu yang kita pegang, yang kita asaskan sejak daripada zaman keemasan Islam dan sebagainya. Orang Malaysia bila dia baca dan dia tengok tentang Palestin, satu soalan yang dia paling suka tanya, dia kata, mana orang Arab yang duduk sekeliling? Mana orang Arab yang ramai-ramai, kenapa tak tolong? Kami di Satuan Cinta Gaza Malaysia, kita buat satu pusat kajian advokasi di bumi Gaza khusus untuk kita berikan penerangan kepada orang yang berbahasa Melayu, boleh berbahasa Melayu, berkenaan dengan apa yang sedang berlaku di bumi Palestin. Sebab awal kajian kita mendapati bahawa mereka yang boleh berbahasa Melayu dan faham bahasa Melayu yang ada di Nusantara, kawasan sekitar Malaysia dan Malaysia ini, ramai dia adalah 300 juta orang. Dan 300 juta orang ini sama banyak dengan keseluruhan penduduk-penduduk negara Arab yang ada di seluruh 21 negara Arab, 300 juta orang. Maksudnya kekuatan yang ada pada kita, yang kita boleh berbahasa sesama kita dengan bahasa Melayu, kita ni boleh faham sama kita, boleh bercakap dengan sahabat-sahabat kita yang berada di sebelah selatan, Thailand dan sebagainya, Brunei, Indonesia, sama kuat dengan seluruh kekuatan yang ada pada orang-orang Arab. Sebab itulah kita harapkan sebenarnya insya-Allah kekuatan itu akan dapat digembleng dan kita yang akan menjadi orang yang seterusnya membawa kebangkitan dan menjadi orang yang paling kuat menyokong apa yang sedang berlaku di Palestin ataupun kita mengharapkan kepada negara-negara Arab. Sebab negara-negara Arab ini telah lama diikat oleh Zionis Israel. Kalau kita baca sejarah, kita tengok negara-negara sekitar Israel itu, mereka dah buat perjanjian lama dah dengan Israel. Kalau kita tengok peta di sebelah kanan Israel, di sebelah kiri Israel, sempadannya ialah dengan Mesir. Di sebelah kanan sempadannya dengan Jordan. Mesir negara pertama yang buat normalisasi bersama dengan Israel, perjanjian Camp David 1979. Negara yang kedua buat perjanjian normalisasi bersama dengan Israel, berkongsi air, berkongsi tanah, berkongsi keselamatan, ialah Jordan, yang buat perjanjian Wadi pada tahun 1953, 1954, Wadi Arabah. Dan yang lain ini adalah yang sedang buat pada zaman moden ini, yang kita dengar UAE lah, Bahrain, Morocco, ini semua sekarang punya cerita. Dan kedudukan mereka bukan bersempadanan dengan tanah haram Israel itu sendiri. Maknanya yang ada di sekeliling itu sudah pun diikat. Tetapi Israel ini kita tahu dan kita baca sejarah mereka, kita tahu mereka adalah bangsa yang lemah sebenarnya. Mereka adalah bangsa yang takut. Dan sebab itulah saya sebut kekuatan mereka adalah kerana kita lemah. Kalau kita baca dan kita tengok kisah-kisah menarik apa yang disebut oleh Ustaz Nik Nasri tadi berkenaan dengan bantuan yang diberikan kepada mujahidin kita. Tentera Zionis Israel ni dia takut nak masuk ke dalam Gaza. Dia takut bila hari ini dia baca berita 200 kereta-kereta kebal mereka, jentolak-jentolak mereka, kenderaan berperisai mereka dimusnahkan oleh mujahidin dalam tempoh 2-3 minggu yang berlaku serangan di jalan darat. Mereka takut sebab pada tahun 2014 contohnya, mereka ditanya, Jeneral Israel ditanya, sebab apa kau tak berjaya masuk ke dalam Gaza, sedangkan Gaza itu kecil, Gaza itu tidak ada teknologi, Gaza itu tersekat, dikepung. Jeneral Israel ni dia kata apa, bagaimana aku nak masuk ke dalam sebuah negara yang dijaga bukan semata-mata oleh mujahidin yang ada di darat, tetapi ketika mana kami nak cuba masuk ke dalam Gaza tersebut, kami nampak lembaga-lembaga putih dia turun daripada langit membantu mujahidin berperang bersama-sama dengan kami.
Bagaimana kami nak berperang dengan mujahidin-mujahidin ini yang kita dengar kisah-kisah daripada sahabat-sahabat kita yang Ustaz ni sebut awal tadi, kita boleh berkorban segalanya melainkan makanan kita. Mujahidin-mujahidin ni tahun 2014, tuan-tuan dan puan-puan, ceritanya satu kumpulan mujahidin masuk ke dalam terowong yang ada di antara Gaza dan juga tanah haram Israel. Mereka masuk untuk buat satu operasi istishhadiyyin, berani mati. Jadi bila dia masuk dalam keadaan sedang berpuasa di bulan Ramadan ketika itu, mereka tak bawa bersama-sama dengan mereka melainkan kurma. Dia bawa kurma sebab dia tahu dia akan masuk terowong sebelah Gaza ini, dia akan keluar sebelah Israel, dia akan buat operasi dan dia akan mati syahid. Tapi Allah takdirkan dia masuk ke dalam terowong tersebut, dibom kawasan laluan keluar sebelah Israel. Tak boleh dia nak maju ke depan kumpulan mujahidin ini. Bila dia nak patah balik masuk ke dalam Gaza semula, dibom pula laluan masuk di sebelah Gaza. Tak boleh nak patah balik. Maka mujahidin ketika itu mereka duduk dalam terowong, tunggu arahan daripada komander. Kalau jalan sebelah Israel terbuka, bila-bila masa mereka akan buat serangan. Maka mereka duduk dalam tu, sementara mereka menunggu arahan. Apa yang mereka lakukan, tuan-tuan? Mereka bersahur dengan setengah biji kurma. Mereka berbuka dengan baki setengah biji kurma yang ada. Mereka duduk dalam terowong tersebut menunggu arahan untuk buat serangan pada bila-bila masa. Dalam keadaan itu selama 21 hari. 21 hari makan setengah biji kurma sahur, setengah biji kurma untuk berbuka. Bila mana dibuka laluan sebelah Gaza tersebut, mereka dapati bahawa mujahidin masih lagi dalam keadaan hidup. Allah tak nak bagi lagi mati syahid. Keluar daripada terowong, tahun 2018 berlaku satu insiden di terowong yang lain. Beberapa orang pemuda mati syahid. Salah seorangnya boleh diteliti adalah pemuda yang terperangkap dalam terowong pada tahun 2014. Maka ketika itu mereka tahulah bahawa pemuda ini ada lagi tugasnya yang belum selesai. Allah dah bagi dia siapkan kerja dia dulu, barulah dia ini boleh meneruskan meneruskan cita-cita dia yang Allah bagi hadiah kepadanya, iaitu untuk dia mati syahid. Jadi sebenarnya kita berdepan dengan satu kumpulan yang sangat-sangat lemah, yang sangat-sangat takut, yang perlu kita teliti bagaimana satu demi satu kita perlu menjatuhkan tembok-tembok yang melindungi mereka. Dan pada hari ini memang tembok-tembok itu melindungi mereka. Tanah haram Israel, tuan-tuan dan puan-puan, satu negara yang masyarakat dia berpecah belah, datang daripada ratusan negara-negara masuk ke dalam Israel secara berperingkat. Benjamin Netanyahu yang ada pada hari ini ialah Perdana Menteri pertama yang lahir dari dalam Israel. Dia lahir dalam Israel. Sebelum-sebelum ni semua Perdana Menterinya adalah yang datang berhijrah daripada luar. Dan dia ini memimpin masyarakat yang tak nak bersatu. Kalau kita tengok dan baca tentang Israel ini, sikit-sikit yang saya belajar dalam diploma hal ehwal Israel yang saya ambil dengan Kementerian Pengajian Tinggi di Bumi Gaza, mereka menceritakan bagaimana orang Israel ini banyak pecahan. Antaranya yang datang daripada Europe dipanggil sebagai Zionis Ashkenazi, datang daripada Europe. Yang datang daripada negara-negara Arab dipanggil sebagai Zionis Yahudi Mizrahim. Yang datang daripada Rusia, Yahudi Rus. Yang datang daripada Syarq, negara-negara Arab, Syarq ni apa? Timur, dipanggil sebagai Sephardi. Pecah. Datang daripada tempat yang berbeza-beza, duduk di kibus-kibus, penempatan-penempatan yang berbeza, tak nak bercampur sesama mereka. Dia pakai bahasa dia yang asal, dia hidup dengan budaya dia yang asal. Dia tahu negara ini adalah negara dia yang kedua sebenarnya. Sebab orang Israel, majoritinya dia ada dua nationality, dua kewarganegaraan. Bila berlaku saja isu dalam negara dia, maka dia akan lari beramai-ramai, sebagaimana yang kita nampak berlaku selepas pada 7 Oktober. Airport-airport penuh, semua orang nak lari. Termasuklah bekas presiden dia dan bekas Perdana Menteri dia, Ehud Barak, nak lari daripada Israel sebab takut negara haram Israel mereka itu, yang disebut oleh Ustaz Nik Nasri, disebutkan dalam kitab-kitab Talmud, mereka hanya boleh bertahan selama 80 tahun. Selepas 80 tahun akan runtuh. Jadi Israel ini dia cuba untuk mengikat penduduk-penduduk dia dengan 3 benda. Satu, dengan bahasa.
Yang ni datang daripada Rusia, cakap bahasa Rusia. Yang ni datang daripada negara-negara Arab, cakap Arab. Datang daripada US, cakap Inggeris. Tak boleh nak disatukan. Jadi mereka wajibkan setiap orang untuk belajar bahasa Hebrew. Yang kedua, mereka diikat dengan pendidikan. Sekolah-sekolah semua diajar silibus yang sama, silibus yang memesongkan riwayat Palestin, silibus yang menceritakan bagaimana mereka sedang berdepan dengan negara-negara yang nak memusnahkan mereka. Kemudian mereka juga disatukan yang ketiganya dengan ketenteraan. Sebagaimana yang disebutkan tadi, lelaki umur 18 tahun wajib ikut ketenteraan, latihan ketenteraan 1 tahun setengah. Perempuan bila berumur 19 tahun wajib ikut ketenteraan 1 tahun setengah. Habis ketenteraan selama 1 tahun setengah, mereka diberi cuti 1 tahun yang ditaja oleh kerajaan Israel. Tujuan dia apa? Supaya mereka pusing seluruh dunia dan mereka faham dan tengok bagaimana orang tak peduli pun tentang isu Palestin dan isu Israel. Jumpa dengan orang, bercampur balik, bersosial balik setelah 1 tahun duduk dalam suasana ketenteraan untuk tengok betapa orang tak kisah pun Israel akan dimusnahkan ataupun tidak. Sama macam Palestin. Tapi Alhamdulillah dalam suasana peperangan, sahabat-sahabat saya di Palestin, yang orang-orang Palestin ni, dia kata dekat Malaysia ni jauh lebih hebat daripada tempat-tempat yang lain. Di Kairo susah, di Mesir susah nak tengok orang bangkit dengan sebab cengkaman daripada pemerintah. Di Saudi lagi susah, pakai kufiah pun ditangkap dan dipenjarakan. Ada sahabat cerita beberapa hari lepas, angkat tangan berdoa di depan Kaabah, Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Kena dengar dengan security, kena tangkap, masuk menjaga. Berdoa secara terang-terang untuk membantu Palestin. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kelemahan kita ni yang kita kena ubat ialah kita kena belajar tentang Palestin, kita kena baca sejarah dia, kita kena faham apa yang berlaku. Barulah kita tahu rupanya perjuangan mereka adalah perjuangan yang Allah berkati, musuh mereka adalah musuh yang sangat jelas dan nyata, dan pengorbanan mereka adalah pengorbanan yang sepatutnya kita kongsi bersama-sama. Saya terdengar yang satu soalan yang isteri saya tanya. Awal peperangan yang berlaku, isteri saya dia duduk di rumah kami, dan ketika itu rumah kami ni kawasan sekitarnya mula dibom. Maka isteri saya dia sebut kepada saya, dia kata, suamiku, rumah kita ni ada potensi kena bom sebab satu bangunan dengan Persatuan Cinta Gaza Malaysia yang bagi sumbangan kepada Gaza. Maka dia minta izin kepada saya, dia kata dia nak pindah ke rumah adik ipar. Dia pindahlah ke rumah adik ipar saya yang dekat dengan rumah kami. Tak sampai 24 jam, masjid di hadapan rumah adik ipar tersebut juga dibom. Isteri saya dia bawa keluar anak saya yang berusia 1 tahun setengah. Beberapa saat selepas pengumuman berlaku, nak keluar daripada rumah, datang kepada pemuda ambil bayi tersebut, Ibrahim Al-Khalil, umur 1 tahun setengah, bawa keluar nak pergi ke kawasan yang selamat. Maka isteri saya dia tarik tangan anak-anak saya yang lain yang kecil, Omar 4 tahun, Haura 5 tahun, bawa keluar ke jalan raya nak pergi ke tempat lain. Di hadapan mata mereka, tangan-tangan, kaki-kaki yang terputus. Syuhada-syuhada terkorban 11 orang ketika itu dalam serangan yang berlaku. Pindah pula ke rumah yang lain. Beberapa hari selepas daripada itu datang amaran daripada Zionis Israel, semua orang Gaza yang berada di sebelah utara Gaza dan juga bandar Gaza, 1.1 juta orang diarahkan untuk berpindah keluar ke Gaza Tengah dan juga Gaza Selatan. Ketika itu isteri saya sekali lagi dia hantar mesej kepada saya melalui WhatsApp. Dia kata, wahai suamiku, aku nak guna kenderaan kita ini untuk aku berpindah ke kawasan Gaza Tengah bersama-sama dengan anak-anak kita, bersama-sama dengan keluarga ipar kita. Masa itu saya marah kepada isteri saya. Saya kata, wahai isteriku, datuk engkau adalah seorang asyahid, suami engkau adalah seorang asyahid. Saya kahwin dengan seorang wanita Palestin yang mempunyai 5 orang anak, balu kepada seorang asyahid, Komander Brigadier Izzuddin Al-Hasan. Beliau mempunyai 5 orang anak. Alhamdulillah saya ada 3 orang anak sendiri bersama dengan beliau dan 1 orang cucu. Jadi sebenarnya saya ni kata datuk Nadir Al-Nuri. Alhamdulillah. Dan semua ni ada dekat Gaza. Mereka 1 orang saja yang ada pada hari ini di bumi Terengganu sebenarnya. Dia yang handsome yang botak kat bawah tu, Naim. Karangan sikit. Tu anak tiri sulung saya. Dia tak faham lagi tapi dia faham lah sikit-sikit. Umur kalian
23 tahun baru tamat pengajian universiti sains politik di Universiti Islam Gaza. Maka isteri saya bila dia dapat arahan tersebut, saya sebut kepada dia, moyang kau, datuk kau adalah asyahid, suami kau asyahid, adik kau asyahid, syahid tahun 2014. Macam mana kau minta izin daripada aku untuk kau keluar meninggalkan rumah-rumah kita dalam keadaan Israel sedang masuk melalui jalan darat? Bagaimana kau minta izin untuk kau keluar meninggalkan rumah-rumah kita dan tanah-tanah kita dan membiarkan Israel boleh masuk ke kawasan kita, mengambil secara percuma? Bagaimana kau sebutkan bahawa kau akan membiarkan sekali lagi berlaku Nakbah 2.0 dalam keadaan kita masih lagi bernyawa? Aku haramkan kau untuk gunakan kenderaan kita berpindah ke tempat yang lain. Isteri saya dia senyap, besok dia balas mesej saya. Dia kata kepada saya, semalam kami telah berbincang, kami telah tamatkan bacaan 30 juzuk Al-Quran. Allah telah campakkan ke dalam hati kami ketenangan. Suamiku, aku tidak akan meninggalkan rumah ini walaupun dia dibom di atas kepala-kepala kami. Ketika itu saya tanya dia, adakah engkau nak wahai isteriku aku balik ke bumi Gaza? Dia kata, Gaza sekarang ini tidak ada elektrik, tidak ada internet. Kalau kau balik, kau tidak boleh membantu sesiapa melainkan kami 8 beranak. Mungkin kau boleh bantu kami bagi sedikit makanan, pastikan kami duduk di tempat yang lebih selamat daripada tempat yang lain. Tetapi kau takkan dapat membantu orang Palestin. Lebih baik kau duduk di Malaysia, kau berjumpa dengan orang yang cinta dan kasih kepada Palestin. Terangkan tentang apa yang sedang berlaku di bumi Palestin ketika ini. Terangkan kepada mereka bahawa Palestin adalah milik kita bersama, bahawa kami sedang mewakili kalian semua yang berada di seluruh dunia. Kumpulkan sumbangan-sumbangan dan doa-doa mereka ketika itu, kau akan dapat membantu keseluruhan Palestin. Tetapi aku, kau tinggalkanlah aku, kau doakanlah keselamatan kami, Allah akan menjaga kami. Maafkan segala dosa-dosa kami, kesilapan kami yang lalu. Kalau tidak ada rezeki kita bertemu di dunia, kita akan bertemu semula di syurga kelak, insyaAllah. Selepas itu 8 hari, 9 hari tak dapat berhubung dengan beliau. Saya hubungi semula selepas daripada itu. Beliau sebutkan rumah tempat beliau duduk berlindung bersama dengan ahli keluarga hampir 100 orang yang duduk kat rumah tu. Mereka terpaksa beratur untuk dapatkan beberapa keping roti 5 jam sehari untuk dapatkan beberapa keping roti nak suap kepada anak-anak kami. Mereka beratur lagi 5 jam untuk dapatkan air bersih supaya anak-anak kami semua ini, anak-anak Gaza yang ada di sini tidak mati kehausan. Sampaikan ahli keluarganya, arahkan kepada mereka, kau kena pindah ke kawasan Gaza Selatan untuk meringankan beban kami di sini. Kami dah tak dapat nakong 8 beranak. Ahli keluarga yang ramai sangat kat sini, cuba tengok kalau ada tempat yang lebih selamat, tempat yang ada sedikit makanan dan air ke kawasan Gaza Selatan. Daripada awal peperangan, tuan-tuan dan puan-puan, isteri saya tak menangis. Tapi bila disebutkan kepada saya bahawa kami telah berada di kawasan Gaza Selatan, dia tumpahkan air mata. Sebab apa? Pertama sekali dia kata, sebab aku menyesal aku tinggalkan keluarga aku takut mereka dibom. Sebab keadaan di utara Gaza dan bandar Gaza teruk daripada kawasan di Gaza Selatan. Aku takut aku kehilangan mereka semua. Tapi yang kedua yang disebutkan yang lebih menyakitkan ialah dia menceritakan bagaimana perjalanan mereka daripada bandar Gaza tersebut nak pergi ke Gaza Selatan. Ketika itu mereka berjalan kaki 5-6 kilometer bersama-sama dengan budak-budak, anak-anak kecil saya, sama dengan ahli keluarga yang merupakan anak-anak tiri saya. Jalan kaki dalam keadaan Zionis berjaga di sepanjang sempadan, di balik-balik bukit-bukit pasir mereka, di sebalik kereta-kereta kepal mereka. Dan Zionis ni bila dia nampak pada pemuda sedang berlalu yang tak angkat tangan, tanda bahawa kami menyerah, kami nak lalu sahaja, dia akan panggil pemuda-pemuda tersebut. Dia semua tanggalkan baju, dia ketawakan dan dia ejek pemuda-pemuda tersebut. Dan dia kata kepada mereka, kau berani ke nak buat apa-apa? Bila pemuda tersebut senyap, dia kata tawakan lagi dan suruh berjalan, berlalu pergi. Saja nak menghina pemuda-pemuda yang sedang melalui kawasan tersebut. Isteri saya sebutkan kawasan yang dia lalu sebelah depan beberapa minit yang lepas dibom oleh mortar-mortar daripada Zionis Israel. Sebelah belakang rombongannya juga dibom oleh mortar daripada Zionis Israel. Kalau kalian tengok video-video di media sosial, sepanjang jalan syuhada berterabur atas jalan raya. Tetapi alhamdulillah isteri saya dan anak-anak selamat sampai ke bumi Gaza di sebelah selatan. Tetapi mereka sangat sedih
bagaimana dalam situasi kita yang begitu ramai, 1 bilion orang Islam tidak mampu untuk menggerakkan satu jari pun menghentikan serangan, penghinaan, pembunuhan, pembantaian yang sedang berlaku ke atas orang-orang Gaza ketika ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ingat apa yang saya sebutkan awal tadi, Israel tidak kuat tetapi dia kuat kerana kita umat Islam yang lemah. Maka carilah jalan untuk mengatasi kelemahan tersebut supaya kita boleh menumbangkan dan mengumpaskan musuh kita bersama, insya-Allah.